terselindung sepi balik wadah yang berseri, sempurna pekerti setiap persegi, maka nama ertikannya pemberi rezeki. Okay, thank you so much. Saya kena cakap buat sini habis sini lah Okay. Dan kepala yang sekutu dan sekufu bersepupu kenyang hingga cucu punya cucu. So dia kan kepala yang sekutu dan sekufu kenyang hingga maknanya Kroni lah. dia akan pastikan dia punya keturunan 7 keturunan tak habis makan ya. Lebih kurang macam tu lah. Lebih juga nak teruskan juga apa benda dia nak buat, ibarat dia dah dunia ni dah dapat, nak lagi ibarat macam dia nak angkasa tu semua dia nak lah, senang cerita semua dia punya lah. Tapi zaman sekarang berleluasa, tapi pihak berkuasa macam tak ambil endah. Malah orang yang kita harap nak jaga negara yang buat benda tu. Faham tak? Pemimpin sendiri yang buat korup. Okay guys, bertemu lagi dalam podcast Borak Sini Habis Sini. Kita bersama dengan Ben Ladin. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Ben Ladin. Adik saya ni dia tak kecil tak besar. Dia dapat daripada dulu lagi. Sama macam ni lah dia tak makan tua lah. Tak makan. Lambat. Kira ikut jejak Abang Ben Asri. Masih muda. Awak kalau ikut berat badan, awak punya berat badan mesti selari je tak? Masa PKP badan awak tak naik juga? Masa PKP saya lebih 39 je tu. 39? Sekarang pun saya paling naik pun maksimum selalu sampai 42. 43 dia macam gitu je. Dia takkan naik walaupun awak makan banyak. Saya makan banyak selalu, makan malam. Orang panggil apa? Metabolisme tinggi. Bagus lah macam tu. Sihat. Sebab saya makan malam memang malam. Makan malam lah. Awak makan? Malam dah makan. Yang dekat-dekat subuh makan lagi. Oh my god. Kalau aku lah kan cepat naik. Macam ni. Cepat naik. Jarang ada bersukan? naik. Kadang-kadang ada juga bersukan, main futsal lalu. Sekarang dah menetap dekat KL. Saya memang duduk di Kuala Lumpur. KL dah lama. Dah lama dah. 12 tahun duduk KL. Duduk bayang macam bulan alik daripada Johor. KL bukan tak. Itu masa saya pergi Johor, saya ada buka meniaga sana. So tu yang ke Johor sekejap je. Awak banyak juga meniaga. Awak banyak berlakon juga. Awak banyak menyanyi juga. Menyanyi pun sekali-sekala. Macam awak punya gap dengan Hikayat Ben Ladin tu dengan Angan jauh Jauh. Kenapa jauh? Sebab Okey. Kemana awak ketika itu? Awak sibuk dengan apa? Okey, lepas lagu Hikayat tu, kemudian 2019, kalau tak salah saya, sehari sebelum PKP, saya keluarkan lagu Rampung. Kita tak tahu kan PKP kan? So keluar lagu je, memang kita dah set jadual semua. Kemudian PKP, tak dapat nak promosikan lagu tu di mana-mana kaca TV pun. Jadi dengan masa yelah PKP slow pun slow lah. Makan masa sekat 2 tahun juga kan kita PKP kan. So lepas tu masa dah PKPD, kalau tak salah saya, waktu tu lah yang dah boleh merentas pergi bekerja tu, yang saya rekod lagu Angan ni lah waktu tu. Jadi waktu tu benda tu terjadi. Kemudian lepas setahun saya dah rekod lagu Angan tu, dah siap baru saya release. Sepanjang gap-gap tu, ya masa PKP memang kita di rumah lah. Saya buat banyak. Saya masa PKP tu saya buat bisnes jual barang basah. Benda tak tahu. Awak jadi pasar raya? Ya, saya pergi deliver kat rumah. Tapi saya tak guna nama saya. Saya letak nama yang sesuai. Kemudian memang Alhamdulillah lah, setiap hari masa PKP tu, sebab orang tak boleh keluar, jadi memang yelah, kita yang buat kerja tu memang ada surat lah, memang dapat surat pelepasan dan sebagainya. So sehari dekat 20 rumah ke 30 rumah saya deliver. Dan bisnes tu Alhamdulillah. Awak kira business minded Ya betul. Daripada dulu lagi nampak awak lepas satu bisnes awak. Alhamdulillah. Dulu baju Melayu. Ingat tak kita interview dekat mana yang buat doyok? Ya betul. Buat doyok apa semua. Star Villain. Ya betul. Masa tu. And then awak buat apa bisnes lagi banyak? Okay, saya kebanyakannya do family business lah. Macam kadang-kadang setiap tahun tu memang kalau dari segi family punya business adalah perniagaan kuih. Lepas tu saya start pula dengan perniagaan baju dan sebagainya. Tapi dari segi benda-benda lain tu banyak kadang-kadang saya jual merchandise saya sendiri lah. Dan juga ada lagi side income lain yang saya buat lah. Saya buat forex juga. Saya buat forex dah lama lah. Dah lama saya buat sebenarnya. Trading pun awak buat juga? Dah 3 tahun dah saya buat. Nak tanya, forex ni betul ke tidak? Orang kata scammer. Betul. Scam. Betul. Sebab saya dah pernah buat. Sebelum saya public. Dan berjaya lah.
Alhamdulillah. Dia tak adalah pakai Lambo tu, tak ada. Tapi untuk dapat pada saya duit belanja tu boleh dapat. Sebab terapkan sehari dapatkan 25 USD macam tu, lebih kurang RM100. Dalam masa 5 hari awak trade, awak dapat 500. Sebulan awak dah dapat 2,000. Simple je calculation. Okey lah. Siapa nak bagi? Jiran ni kalau kita minta RM10 pun susah. Kita kena usahakan sendiri. Macam tu lah. Okay Ben, sebelum kita bedah lagu Angan ni, awak suka berangan Biasa lah berangan lah. Berangan tu memang ada lah. Okay, sebelum tu kita nak orang ramai mungkin budak mana ni? Lama tak jumpa budak ni. Okay Ben, kita imbas balik awak punya perjalanan seni daripada awal sampailah sekarang. Okay. Pertama sekali, macam manalah saya ni boleh berada di dalam industri hingga sekarang, kerana saya masuk pertandingan Idola Kecil. Idola Kecil 5 di TV9 waktu tu. Waktu tu adalah rancangan yang amat kira macam kalau orang sekarang viral di Malaysia, tu lah rancangan dia. Kan? Sebab budak pandai menyanyi. Ya, sebab dulu nyanyi tak ada. Pula sedap-sedap. Lepas tu dulu kurang rancangan-rancangan macam tu. Kan? Jadi lepas tu dulu pula memang tak ada lagi, orang kata zaman-zaman Instagram ni kurang. Jadi orang banyak tengok TV. Apa-apa mesti tengok TV, tunggu pukul berapa kan. So saya mula daripada situlah saya masuk pertandingan tu. Pun saya tak terfikir saya nak jadi artis sebenarnya. Saya memang masuk pertandingan tu saja nak try je sebenarnya. Sebab saya memang suka menyanyi, pergi karaoke dan sebagainya kan. Jadi bila dah masuk pertandingan tu, saya pun tak sangka sampailah ke final. Walaupun sampai final saya tak menang apa-apa pun. Tak ada nombor 3, nombor 1 tak ada. Dapat bunga pun tak ada. Sedih. Tak ada nombor. Tapi Alhamdulillah rezeki, orang kata rezeki selepas saja pertandingan tu, memang lagu pertama yang saya dapat adalah featuring bersama dengan Datin Alia. Datin Alia panggil saya untuk featuring dengan lagu Permata. Kemudian lagu tu lah lagu yang dapat. Macam mana dia boleh detect awak ni boleh waktu tu dia juri tetap untuk rancangan tu. Waktu tu juri tetap. Datin Alia juri tetap lah. Dalam beberapa episod awak asyik rap je. Saya memang asyik apa-apa kan bantai rap kan. So dia tahu. Kemudian lepas habis pertandingan tu, rezeki dari saya punya orang kata job berlakon memang penuh. Sepanjang hingga 2-3 tahun tu penuh. Lepas tu pula tu buat lagu dengan Datin Alia. Lagu tu dapat ke semi-final music. Saya rasa saya yang paling termuda dan terkecil waktu tu masuk semi-final music. Tapi tu adalah pencapaian untuk saya lah. Dan selepas-lepas tu, lepas dah berlakon pelbagai drama, telemovie, filem, lepas tu barulah lebih kurang 2016 ke 2017 keluarlah pula lagu Hikayat Ben Ladin. Macam tu lah. Alhamdulillah sampai ke sekarang. Hikayat Ben Ladin tu berapa dia punya single ke berapa? Itu single pertama saya. Single pertama saya. Sebab dengan Datin Alia tu featuring. Datin Alia featuring saya. So single pertama saya adalah itulah. Tapi terus boom. Orang kata lagu rezeki lah. Sebab saya buat lagu tu, lirik video lagu tu pun sebenarnya dekat bawah depan kedai je, kedai orang. Baru habis photoshoot untuk Hikayat Ben Ladin punya album cover di atas. So dekat bawah tu, belakang tu semua kedai makan. So saya nampak pokok tu, nampak kursi kan, dengan production Double F Studio. Cakap ini macam boleh ni buat video sini. Dia pacak je kamera, rekod tak sampai 10 minit dah siap dah. So kadang-kadang tak tahulah nak kata rezeki tu macam mana. Idea yang paling simple tu kadang-kadang dia membawa hasil juga. Alhamdulillah Hikayat Ben Ladin saya hingga sekarang ni lebih kurang 33 juta atau 34 juta views. So saya sangat-sangat bersyukur. Masih lagi didengari. Masih lagi kan? Last week pun view Hikayat Ben Ladin naik lebih kurang 250,000. Tapi apa yang boleh abang katakan, band ni dia berani orang kata melamar Malik sebuah nama yang bukan calang-calang nak bekerjasama dengan dia. Betul. Okey. Mungkin dah ramai dah tahu macam mana jalinan hubungan Ben Ladin dengan Malik kan. Okay. Mungkin Ben nak ulas balik bila ada peluang nak berkolab dengan dia. Okay, pertama sekali lah, saya memang tak sangka sebenarnya sebab dapat berkolaborasi dengan Abang Malik untuk lagu pertama saya. Pada saya, dia adalah orang yang amat-amat disegani dan dia adalah salah satu, kalau saya dipanggil legend di dalam hip hop lah. Dan waktu tu pada saya, rezeki, kalau Allah tu dah kata memang untuk kita, memang untuk kita. Dan saya pun cuba je cakap dengan label saya waktu tu, saya nak try paling maksimum. Saya nak produce untuk, nak minta Abang Malik untuk produce. Sebabkan apa? Sebelum tu saya ada minta orang-orang lain untuk produce tapi diorang tak layan. Sebab saya bukan artis yang sangat popular dan sebagainya kan. Tapi waktu tu lah Abang Malik minta nama saya. Dan kemudian dalam masa sebulan dia feedback, dia kata dia nak berjumpa dengan saya dahulu.
Dia dah ada demo-demo dan sebagainya lah. So kemudian saya dapat berjumpa dengan dia. Alhamdulillah kerana pertemuan itu, hinggalah ke sekarang, sampailah ke lagu Angan saya pun diproduce oleh Abang Malik juga. Angan pun dia punya juga. Diproduce oleh Abang Malik dan Trip Dis. Waktu Hikayat Abang Malik dan juga Dedek. Yang ni Abang Malik dan juga Trip Dis lah. So Alhamdulillah lah hingga sekarang. Trip Dis. Siapa tu? Trip Dis ni producer yang buatkan lagu Terbang Berganti. Kebanyakan lagu Bawa Aku Pergi. Kebanyakan lagu-lagu tu semua Trip Dis buat lah. Even Sedih Hati pun sama. Muka dia ada featured mana-mana? Abang Trip Dis ada. Dia ada lah. Cuma Abang Malik je memang tidak akan ada lah. Abang Trip Dis memang ada di luar. Twitter Ben kata Malik nak buat podcast. Podcast tu kalau macam mana kalau dia upload dekat YouTube? Sebab tak tahulah sebab kalau macam kita tengok kalau macam kita tengok kan di Itu Hari di Karma punya page kan ada diorang nak cari rappers, nak cari host. So mungkin pikiran saya kalau dia cari host tak mungkin Abang Malik yang host betul. Takkanlah Abang Malik yang host betul. Mungkin dia nak buat something lah, podcast ke, atau mungkin dia nak buat rap punya, orang kata battle. Rap punya battle ke, benda-benda macam tu lah. Benda-benda yang mungkin tak guna dia pun tapi guna host. So sebab tu lah waktu tu kan dia ada post kan dekat dia punya Instagram Karma Studios. So mungkin benda-benda tu lah. Tak mungkin saya Abang Malik yang kalau dia ada rap battle pun dia takkan dekat depan tu. Memang tak mungkin dia akan feature mana-mana. Sampai bila-bila? Ben rasa? Maksudnya feature tu macam mana? Feature maksudnya dia akan reveal muka dia keluar dekat TV. Saya tak rasa. Misal katalah Abang Budi nak ajak dia jadi tamu podcast. Takkan lah kan? Faham saya rasa tak kot. Saya rasa sebelum podcast, saya rasa mungkin lah. Sebelum ni mungkin pernah je kot ada orang yang offer dia show yang macam, yelah, kita tak tahu kan orang offer dia ke bagi bayar macam mana pun kan, nak buat konsert untuk dia ke mungkin ada, mungkin dia pun tolak, kita tak tahu benda tu semua. Apa yang dia nak buat waktu dia posting nak cari rapper host pun kita tak tahu pun. Saya macam dia nak buat apa ni, kan. Macam tu lah. Tapi dalam fikiran saya mungkin yelah dia pun nak cuba ikut zaman sekarang, kita tak tahu. Yang Abang Malik ni yang best, dia apa dia nak buat takkan ada orang tahu. Tiba-tiba boom. Itu cara dia. Orang takkan bagi tahu orang. Dia takkan bagi tahu. Dia tahu apa dia nak buat, dia akan buat. Dia dah jadi baru orang tahu. Dia macam tu lah. Okay, saat mula dia call Ben, abang ada lagu untuk Ben, untuk Angan ni. Macam mana permulaan dia? Okay, permulaan untuk lagu Angan ni, mana label saya tanyalah, nak buat lagu ni still nak dengan Abang Malik. Saya cakap yes, of course. Kerana apa? Kerana setiap kali Abang Malik kalau buat lagu saya, apa yang dia letakkan adalah dia akan buat lagu tu seperti lagu dia sendiri. Jadi dia letak 100% pada lagu tersebut. Itulah kenapa saya suka. Kerana apa? Saya pernah bekerja juga dengan sesetengah producer-producer lain. Okay, yang mungkin saya pernah bekerja, tapi kebanyakan diorang tu saya dapat rasa connection tu kurang ada. Jadi dengan Abang Malik ni dia more dekat. Dia akan ikut apa yang, lagi satu dia akan ikut lah macam mana saya nak muzik macam ni, apa benda semua, saya nak vibe macam mana, bagi reference sebagainya. Dan apa yang dia buat tu, dia buat sungguh-sungguh macam lagu dia. Jadi benda tu buatkan saya rasa macam bila dia buat 1%, dan saya akan buat juga 1% dekat luar. So benda tu itu yang mungkin orang kata rezeki dapat menjayakan lagi lah lagu tu. Dan juga pada saya pun banyak kali juga mengucapkan terima kasih kepada Abang Malik kerana sampai lagu saya yang dah ketiga pun dia masih lagi sudi untuk producekan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kat dia. Connection ada, penjiwaan ada. Awak dah mengambil aura Malik tu sendiri, sehingga kan ada yang mengatakan Malik mempergunakan awak untuk menyampaikan dia punya mesej. Kan biasanya kalau lagu rap ni dia mesti ada something message ataupun dia nak balas something dengan sesiapa saja yang terasa kan. So kalau siapa-siapa cari gali ataupun bedah lagu Hikayat Ben Laden tu, dia tahulah dia nak tuju kepada siapa. So Ben rela dipergunakan tapi Ben akan cakap macam dalam dah keluar dah dalam berita kan, yang Ben cakap kena faham dulu apa yang lagu ni nak maksudkan. Ya, betul. Sebab dia Abang Malik dia takkan menggunakan orang pun. Sebab dia sendiri boleh buat lagu dia sendiri, betul. Cuma setiap lagu saya tu apa yang saya nak sampaikan. Dia akan tanya saya, lagu ni awak nak cerita tentang apa? Dia takkan involve. So sebab dia as ini, walaupun kita ialah dah berkenalan, tetapi bila buat bisnes, dia akan jadi pada bisnes. Ibarat saya ni klien dia. Okay, awak nak lagu macam mana Ben? Awak nak sampaikan apa? Awak nak macam ni. Awak nak siapa buat lirik? Saya buat lirik atau sebagainya. Awak nak siapa kompos dan sebagainya. So benda tu ada juga pilihan daripada saya juga.
Jadi tak ada istilah dia nak menyampaikan menggunakan saya tu, memang tidak ada lah. Apa yang dalam lagu Angan yang terbaru ni pun, apa yang nak sampaikan tu ada daripada saya. Okay, apa yang band nak cuba sampaikan dalam lagu Angan ni? Angan featuring Syih Haziki. Syih Haziki, yes, betul. Sebenarnya lagu ni saya nak cerita penuh. Ni saya kena belajar daripada dia dulu. Saya tak nak cerita penuh. Cuma okey, tapi sekejap lagi kita akan bedah satu persatu. Bedah boleh, insyaAllah. Saya akan bedah satu-satu. Tapi apa yang tema sebenarnya? Saya nak Angan Mak Jenin, orang kita ni selalu berangan ataupun macam mana? Okey, sebenarnya saya nak sampaikan suara apa yang saya sebagai seorang rakyat patut sampaikan. Okey, kepada kerajaan? Tidak. Kita tidak tahu kepada siapa. Dia kepada umum. Kepada umum. Tapi saya sebagai seorang rakyat Malaysia, saya ada hak untuk bersuara ataupun ceritakan apa yang saya rasa. Benda tu. Okey. Secara detail. Ben, ini borak sini tak habis sini ni. Ini borak sini. Ini borak sini habis Ben, sini. Kau kena detail kan. Kau datang dari jauh-jauh. Tak, ini nanti dia borak sini tak habis sini. Okey, spesifik. Spesifik dia sebenarnya saya cuba menyuarakan benda yang mungkin ada orang secara directly mungkin DM kepada saya berceritakan kisah tentang hidup dia, apa kesusahan yang dia lalui, kenapa dan mengapa. Saya mungkin tak boleh mendedah kepada itu kerana siapa mungkin DM? Orang biasa lah, orang yang mungkin saya tak kenal. Mungkin ini ada masa mana ni? Masa PKP ataupun masa PKP, ya, betul. Semua zaman saya yang WhatsApp saya, whatever, orang-orang yang terdekat saya. Jadi saya faham apa yang diorang lalu. Itu amat-amat, saya rasa itu adalah amat-amat sukar. Memang pada saya benda tu stuck. Ada yang dibuang kerja, ada yang sampai waktu tu tak ada rumah, terpaksa tidur di tepi jalan, tidur di dalam kereta. So benda-benda tu banyak saya baca, di mana ada yang sampai yalah waktu tu bekalan tak ada, makanan tak ada, duit tak ada, nak keluarkan duit tak boleh. Benda tu pada saya nampak saya amat sedih. Sebab kita kat rumah yang ada boleh tengok TV, kita boleh ni, boleh call, boleh telefon, boleh keluar sekejap kan. Ataupun walaupun kita waktu tu memang dah ketat tak boleh keluar, tapi kita ada tempat yang selesa, ada katil, ada tilam, ada aircon. Tapi diorang tak ada. Mungkin waktu tu pula ada yang mungkin waktu tu banjir dan sebagainya. Jadi diorang kena ingat tak ada kes yang atas bumbung, orang bagi makanan. Benda-benda macam tu membuatkan saya rasa macam saya kena bersuara juga. Saya kena orang kata sampaikan mesej apa yang mungkin tak disampaikan secara orang kata meluas lah. Kenapa Syih Haziki? Okey, kenapa Kak Syih? Kenapa bukan Siti Nurhaliza? Salah saya. Okey, pertama sekali sebab saya belum pernah featuring kan. Hikayat pun saya sendiri single. Awak dengan Alia ni? Yang Alia dululah. Tapi lagu saya sendiri, Hikayat dengan Rampung, memang saya sendiri. Saya rasa kali ketiga ni saya kena bergandingan atau kena featuring lah. Dan kemudian bila saya dengar je, kenapa tidak Malik? Kalau awak bergandingan dengan Malik macam mana? Itu memang keinginan saya. Itu memang keinginan saya lah. Gila. Sebab bayangkan kita memang minat hip hop. Saya one day bang, saya nak. Saya sebenarnya segan. Kita nak kadang-kadang ada tu bang, saya sebenarnya boleh tak nanti kalau ada lagu yang sesuai saya featuring abang. Saya rasa kalau saya rasa lagu saya minta dia produce, rasa lagunya memang sesuai gitu-gitu, saya okey lah. Saya akan cakap kadang-kadang saya just segan lah kan. Tapi siapa yang sarankan ni Syih Haziki ni? Saya yang sarankan. Kemudian kita dengar juga suara Kak Syihah kan, memang sesuai. Saya pun terus DM Kak Syihah, cakap akak berminat tak nak featuring lagu dengan saya. Saya minta dia hantar voice note lah on top of that songs. So then memang fit in, dan kita terus cut confirm macam tu. Tapi sebab saya nakkan traditional punya lenggok tu, nakkan ada Nusantara punya vibe tu, dia kena ada lenggok. Dia tak boleh yang terlalu cute kan, yang terlalu keras pun tak boleh. So dia kena ada lenggok yang dah biasa nyanyi lagu traditional. So saya perasan Kak Syihah pun dah biasa. Jadi saya memang terus memilih Kak Syih Haziki lah tanpa rasa ragu-ragu. Tapi kan Ben, bila dengar sekali lagu Angan ni, dia ada bias-bias juga, mirip-mirip dengan Hikayat Bin Ladin. Apa yang bias itu? Dia macam sama. Macam sama juga. It's not sama, macam okay, bukan bermaksud lirik. Okay. Dia macam lagu tu, sendiri, irama lagu tu ada. Irama lagu tu. Dari segi dia punya rentak dan sebagainya. Sebab saya punya style ni lebih kurang macam melodic
rap sikit lah. Tapi cuma di Angan ni saya cuba ubah sikit. Tak terlalu melo sangat. Saya more pada orang kata Beladin yang sisi yang lain sikit lah. Saya cuba bawakan karakter yang agak lain sedikit. Tadi mungkin ada yang di luar sana, mungkin kalau yang perasan tu perasan lah. Mungkin dari segi flow dan sebagainya tu saya mau tightkan lagi lah. Boleh ubahkan tak. Kalau kayak Beladin ni mau pada relax, macam chill, ibarat macam bercerita kan. Tapi ni mau pada saya nak sampaikan benda tu. Dari segi in terms of the flow lah. Macam tu. Okay, kita bedah lagu. Dipanggil apa? Bukan perenggan, dipanggil bait. Okay, bait pertama. Okay. Dia kecanduan, disangkanya madu, di dalam terapung dia gayat keliru. Ini bahasa yang sastra ni. Okay, ini siapa tulis? Okay, yang itu Abang Malik yang tulis lah. Okay, saya dengan dia bersama-sama lah. Tapi more pada dia lah. Mungkin dia bagi tahu band apa. Sebab dia nak saya, okay, awak nak sampaikan apa? Saya macam ni. Okay. So kita cari, saya pun kecanduan cari. Kecanduan ni apa? Dia candu ni ibarat macam kita ketagih. Okay, dia ketagih. Disangkanya madu. Dia ingatkan benda yang dia nak, yang dia inginkan tu benda yang manis, benda yang indah, benda yang best. Lepas tu dia gayat keliru. Di dalam terapung dia gayat keliru kan. Ini siapa yang nyanyi ni? Syihah. Yang itu Syihah, Pak Syihah. Okay, kita Syihah. Buat untuk Pak ulas secara detail Ben. Ini borak sini tak habis sini. Okay. Dia macam ni. Dia terapung dia agak keliru tu, kadang-kadang apa yang diinginkan tu dia kadang macam ni tau. Kita ibarat macam kita berada di dalam satu kelompok. Okay, di mana tempat tu kita tak pernah pergi, kita tak pernah rasa, kita tak pernah tahu suasana tu apa. Yang cuma kita nampak, oh mungkin inilah kot pilihan aku yang betul. Ni kalau orang, dia boleh menggambarkan banyak benda. Sama ada parti politik. Okay, boleh juga kan. Okay, ikut orang. Okay. Tapi bagi band apa yang okay, band dia yang macam okay, sebab saya buat lagu ni, kalau saya nak attack, contohlah, ni sebagai contoh. Contoh kalau saya nak attack kepada parti, ataupun saya nak attack apa-apa pun, orang yang besar-besar, saya akan boleh more go pada direct. Saya boleh guna ayat yang lebih lain lah. Tapi disebabkan saya nak menjadikan benda tu umum, supaya orang boleh kaitkan dengan apa saja. Suasana ke, orang luar nak kaitkan dengan parti ke, orang nak kaitkan dengan disangkanya madu tu mungkin kawan dia dulu yang dengan dia jadi baik, dengan orang luar dah jadi tak bagus ke, benda tu semua boleh dikaitkan. Sebab kalau saya mau attack kepada satu benda saja, lagu tu orang akan dengar mungkin sekali. Sebab apa? Sebab tak ada apa yang boleh attach dengan jiwa dia. Tak ada apa yang ada persamaan. Bila kita ada kawan, contoh kita ada persamaan tu, kita akan cakap, best ada ni. Tapi bila kalau kita dengan kawan kita, dia ni borak pasal ni satu benda je kalau aku borak dengan dia. Pasal baik, pasal bati. Aku pun baik, aku lepak kau, betul tak? Tapi kalau kita ada orang yang macam kita boleh share semua benda, kita jadi more selesa. Macam tu lah lagu. Sebab lagu ni dia masuk di telinga, dia akan pergi sampai ke jiwa. So nak sampai ke jiwa tu, kita kena dekat dengan apa cerita masyarakat dan apa yang orang senang untuk kaitkan. Macam gitu. Okay, dah puas Okay, ini yang kedua. Baik, yang kedua. Syihah Zikir ke ataupun Syihah Zikir lagi? Chorus memang Syihah Zikir lah. Pre-chorus dan chorus. Start dengan chorus. Dia pre-chorus yang dia kecanduan tu angan atau baru chorus. Angan hidupnya di kayangan, terbangnya di awangan, hanya mampu di perhati bumi, merentas garis masa, indahnya berkuasa, bilakah kan tersungkur ke bumi. Aku baca sekali macam tak faham. Lagi tak faham. So ini kita jemput band untuk ulas lagi kepada yang tak faham tu. Bahasa dalam, bahasa deep. Okay Ben. Okay, hidup ni di kayangan ni, dia ibarat macam waima seorang lelaki ataupun seorang wanita. Dia tak kisah. Yang dia memang teringin sangat nak berada dalam golongan ataupun kehidupan orang-orang yang kayangan. Kaya raya lah. Kaya raya orang kayangan yang memang kaya betul-betul lah. Dia bukan kaya sikit-sikit je lah. Memang kereta penuh berbiji-biji lah kan. So itu lah, angan hidupnya di kayangan, terbangnya di awangan. Bila orang ni kaya, dia rasa macam yalah kaya, dia rasa macam dia ni I can do anything lah. I have money, cash is king, so I can do anything. Contoh kan. So terbangnya di awangan, hanya mampu di perhati bumi. Di mana mungkin yalah dia orang kaya. Kita yang mungkin orang biasa, kita nak berjaya lah macam dia. Betul?
Bila kita nampak orang kaya mesti kalau best ni kalau aku dapat kereta macam dia, aku dapat Lambo, aku dapat Ferrari, aku dapat apa-apa jenis lah kereta yang lebih mahal. Jadi lepas tu aku lupa diri sini. Merentas garis masa, indahnya berkuasa. Bilakah kan tersungkur ke bumi. Oh, ni mampus lah. Tak adalah mampus. Ataupun gagal. Abang Budi memang mantap. Dia macam sebab yang indahnya merentas garis masa, indahnya berkuasa, bila kan tersungkur ke bumi, kan. Dia macam kadang-kadang bila kita ni kaya, sebagai satu contoh, kita akan rasa mungkin sampai ke manusia pun kita boleh beli orang tu dengan wang ringgit. Bila kita ada kekayaan, orang yang tak kaya dia nak jadi kaya. Orang yang dah kaya dia tak pernah kawal. Dia rasa dia tak macam akan puas apa yang dia ada, dia nak lagi dan lagi. Betul, dia akan rasa duit dia tu tak akan habis. Itu salah. Dia kena ingat rezeki dia tu siapa yang bagi? Allah SWT yang bagi. Kehidupan dia tu dia boleh bangun, boleh bercakap, jantung dia masih berdegup hari tu kerana apa? Kerana Allah SWT masih lagi bagi dia nafas. Jadi sebenarnya kena banyak. Itu ibarat macam pesanan lah. Sekaya mana pun kita, sehebat apa pun kita, kalau kita tak bersyukur, kita salah gunakan kekayaan kita, dia tak akan jadi apa. Malah mungkin kita akan macam tu lah. Itu memang cerita orang kata tentang kehidupan. Macam mana orang yang dah kaya, orang yang dah kaya pun mungkin boleh jatuh miskin. Sebab apa? Dia tak kontrol kekayaan. Masa kaya beli turun ni, beli benda yang bukan sepatutnya. So benda macam tu lah yang saya cuba sampaikan. Apapun kita, sekaya mana pun kita, ingat ada orang yang lebih kaya daripada kita. Ingat sekaya apa pun kita, ada orang yang susah daripada kita. Kita bantulah apa yang patut sama kita. Cakap pasal kaya, Ben banyak buat forex. Abang banyak invest banyak kepada bisnes. Pernah tak gagal? Pernah lah. Even dulu masa saya awal-awal nak buat forex ataupun nak buat bisnes pun dulu gagal. Even dulu saya buat forex pun saya pernah nak give up. Disebabkan waktu tu saya tak pandai. Dia kena ada ilmu juga. Tak pandai. Tak pandai nak trade. Tapi bila saya belajar betul-betul. Belajar dari mana? Saya online belajar ke dengan, ataupun ada sifu? Saya memang ada satu cikgu iaitu silent trader. Memang dia tidak ada social media dan sebagainya. Dan dia mengajar saya sahaja dengan ada seorang tu lah. Yang seorang tu memang dah kena menghadap dia face to face ataupun Zoom ke? Waktu tu saya tak jumpa dia, tapi saya belajar daripada ni je, FaceTime. Selama 2 tahun saya belajar dengan dia. Maksud call dia? FaceTime saja. Dia daripada Malaysia? Dia Malaysia lah. Dia daripada Malaysia lah. Tapi ilmu yang dia ajar tu walaupun daripada handphone, itulah yang membuatkan saya berjaya membuat forex. Sampai sekarang? Sampailah ke sekarang. Dapat untung satu hari 200. Okey, jadi ya. Paling besar yang saya sendiri pernah buat 100. Dalam masa 5 hari saya boleh dapatkan lebih kurang dalam RM5,000. Okey, strategi main forex ni macam mana? Okey, dia pertama sekali, kalau awak malas belajar, awak memang takkan faham. Dia kena belajar. Memang ibarat macam kita nak buat lagu, kita kena tahu cara. Yelah, kadang-kadang orang nak kata forex terus masuk kata macam duit mudah kan. Tak payah nak belajar pun buat, confirm lah. Tak ada benda yang mudah. Serius. Sebab apa awak buat bisnes pun, walau contohnya kesilapan. Salah satunya kadang-kadang orang yang berduit, yang kaya, okay lah, I open this, I buy this franchise maybe 200k 500k, tapi dia tak tahu macam nak buat bisnes. Dia mengharapkan dia panggil staff tu yang handle. So that's why kadang-kadang bisnes tu edit, sebab dia tak boleh handle benda tu. Dia cuma mengharapkan orang. Habis kalau orang tu tak ada, then the business akan tutup. So kita kena ada pengalaman tu sendiri, supaya apa saja orang nak cakap dengan kita bab bisnes, kalau kita minat bisnes, kita tahu selok-belok bisnes. Kalau contohlah, saya buat forex, saya tak tahu tentang forex, tapi saya dah nak ajar orang, contoh, benda tu salah lah, sebab saya tak ada ilmu. Tapi bila saya dah belajar selama 2 tahun, tahun ketiga tu lah baru saya go ke public, baru saya buat personal coaching, face to face class dan sebagainya. Dan Alhamdulillah benda tu membuahkan hasil lah. Cuma dia memang kena belajar. Apa-apa benda pun kita belajar dalam kehidupan. Okay, kita pergi ke baik seterusnya. Ini yang band rap kan? Asalnya bukan dari Dewata. Okay. Boleh dia saya rap? Kita sikit kita ambil yang 4 dulu. 4 baris pertama. Asalnya bukan dari Dewata. Biarpun acap kali di langit biru, berhias emas serta permata, kilauannya membuta, dia keliru. Yes. Banyak perkataan keliru digunakan. Baik yang atas tu dia gaya keliru pun dia ulang balik. Kilauannya membuta, dia keliru. Betul. Okey. Dewata.
Maksud dia apa? Asalnya bukan dari dewa, tapi apa acap kali di langit biru, berhias emas serta permata, kilauannya membutakan. Okay, dia macam ni. Pernah tak rasa, tak kisahlah, walau sesiapa manusia pun dia pernah terdapat satu duit yang banyak. Contohlah, orang tu biasa gaji 3,000, tiba-tiba projek ke apa, bonus bos bagi dekat 15,000 dah. Dia akan rasa macam kejut, shock culture. Ni aku dah ada 15 ni. Aku dah patutnya waktu dia masa ada 3,000 dia, okay, kalau aku dapat duit lebih ni, aku nak buat ni. Tapi dia dapat 5,000, dia terus pergi ni lah. Dia terus pergi black bag mahal terus 10,000 ni lah. Boros lah. So dia keliru sebenarnya. Dia ibarat macam kita dah dapat duit. Duit ni dia ada power dia tau. Bila awak dah nampak berikat-ikat tu, dia akan macam ini ada lagi ni. Ni relax lah. Nanti bulan depannya gaji ada. So benda tu. Sebab duit ni boleh kontrol. Kalau kita tak kontrol duit kita, duit akan kontrol kita. Bila duit kontrol kita, memang hidup kita tak jadi apa lah. So macam tu saya cakap, berhias emas serta permata, kilauannya membuta dia keliru. Disebabkan dia lah mungkin kaya, belilah emas, belilah intan berlian, beli. Lepas tu dia pun macam asal aku beli lah banyak macam ni. Patutnya aku. Ada orang macam tu. Even saya dulu pun pernah macam tu. Beli barang tahu saya beli ni je tadi, ada lagi duit. Benda tu. Itu benda-benda yang saya cuba pesankan supaya benda yang berlaku di sekeliling, mungkin orang yang saya kenal, orang yang, atau benda yang orang yang saya pernah nampak dia macam tu. So saya cuba sampaikan lah. Okay, seterusnya memperdaya geri berseni. Memperdaya geri berseni. Helahnya bersemi lah, geri, okay, helahnya bersemi. Terselindung sepi balik wadah yang berseri, sempurna perkerti setiap persegi. Maka ramai ertikannya pemberi rezeki. Dia banyak main yang atas tu dia macam dewata biru. Dia mau ni macam pantun kan. So baik seterusnya ni macam dia mau pada mi ri gi ki. So macam ai semua. Ya, betul. Okey. Di pantun lah. Okey, memperdaya geri perseni, helahnya bersemi. Aku tak faham. Terselindung di sepi balik wadah yang berseri. Okay, Ben. Rasa macam sejuk tadi. Macam dah panas pula kat sini. Okay, dia memperdaya. Okay, saya dia kena nyanyi dua rangkap tu. Boleh faham sikit lah. Okay. Memperdaya geri berseni, helahnya bersemi, terselindung sepi balik wadah yang berseri. Dia macam, kadang-kadang dia kebanyakannya kan, ni apa yang saya cakap ni bukan berdasarkan saya main tembak, tapi berdasarkan apa sini mungkin yang saya lalu. Mungkin ialah orang kaya kan, nak dapatkan orang kata projek, ataupun orang kaya ni percakapannya tu lebih dipercayai. Kerana apa? Orang akan ikut dan akan kata yes pada dia kerana dia dah berjaya kan. Tapi kadang-kadang orang yang menyalahgunakan apa yang dia ada, itu yang tak betul. Ibarat apa? Dia contohlah, dia buat ujung-ujung buat benda yang scam lah sebagai contoh. Dia dah kaya. Mungkin dulu dia kaya kerana dia betul-betul kaya. Bila dah kaya tu, dia dah macam ni, dia dah dapat projek ni ada job baik pula, ada member dia lagi seorang. Jumpa dia cakap, ini memang baik punya, kita buat macam ni, kita dapat berapa ratus ribu, so kita gerak. Mungkin benda-benda macam tu lah. So kadang-kadang ada orang, pesanan saya adalah mungkin orang-orang macam tu saya pernah kenal kan. Saya pernah orang kata rapat atau sebagainya pun saya cuba sampaikan jugalah. Kaya ujung-ujung menipu adalah rakyat-rakyat ataupun orang-orang yang susah, yang di mana berjumpa dengan dia untuk menggandakan wang ringgit, tetapi kemudian ditipu hingga orang tu tak ada apa, tak ada rumah, tak ada kereta dan sebagainya. So mereka menggunakan tipu hilang mereka, kekayaan mereka untuk melakukan benda-benda yang tak bagus lah. So lebih kurang macam tu lah. Berlaku masa PKP hari tu, scammer kan, Makau scam apa semua. Benda tu masa dia nak ambil kesempatan dengan kesempitan. Orang nak cari duit. Yes. Orang memang nak duit cepat. Yep. So dia akan scam. Yeah. So benda itu tu banyak scam. Betul. Memang bayangkan orang yang buat scam ni, dia ni ibarat macam office. Kita office macam contohlah office bank ke, office admin ke, tapi dia orang ni ada office yang ajar menipu. So faham tak? Kursus Diorang tengok office diorang tu kerja dah, okay, kau dah tipu hari ni, kau dah dapat tipu tak orang ni, kau dapat tipu tak? Bayangkan tak, diorang boleh bekerja dalam keadaan macam tu.
Sebab tu ingat tak waktu dulu saya rasa kita punya PDRM kot ada rush dekat Putrajaya ke dekat mana yang sampai terjun tingkap. Itu tempat dia orang di mana dia orang diajar untuk menipu. Kita kerja bos. Ini okey bos. Timur orang saya dapat tipu. Even mungkin kalau tak, mungkin ada ke warga orang-orang tempatan kita, janganlah. Saya harap tak ada orang tempatan kita sanggup. Sebab apa? Buat tu kerana nak dapatkan duit. Dia bila duit dah atas kepala, apa benda pun kadang-kadang yang kita dah buat benda tu salah pun kita dah tak perasan. Sebab aku tak kisah apa, janji aku nak duit. Sebab apa? Benda yang menipu, benda yang haram dan sebagainya, benda tu yang amat-amat mudah, amat-amat senang. Tapi benda yang halal, usaha, kena ada tenaga, kena kerak otak, benda tu yang susah. Betul. Jadi benda tu yang banyak orang tak buat. Jadi itulah kadang-kadang orang yang kaya kerana dia berjaya betul tu betul. Tapi orang yang kaya kerana dia buat benda yang tak betul tu yang tak betul. Okay, dah habis dah habis tu. Memperdaya geri berseni halangnya bersemi. Dah habis terselindung sepi balik wadah yang berseri. Betul. Okey, seterusnya. Sempurna perketi setiap persegi, maka ramai ertikannya pemberi rezeki. Okey, punya busana arwana. Arwana tu apa? Arwana ni kita Google je. Sebab dia kalau Google je akan keluar. Okey, lirik ni siapa yang buat? Malik Yang ini Malik dan juga dimensi lain lah. Yang nama dia Arwana Istana Semesta. Punya busana. Busana aku tahu baju. Arwana ni Arwana Istana rumah. Semesta alam. Semalam sengketa orkestra berpesta. Dikenali dari kota hingga desa. Mahkotanya palsu namun kendali selesa. Aku dah tahu dah. Lagu ni sebenarnya dia nak tunjuk kepada scammer sini. Orang yang menipu untuk kepentingan diri dia sendiri. Dia macam sebab saya kadang-kadang ada benda-benda yang saya baca di blogger ataupun di berita kan, benda-benda yang saya itu sebagai orang yang biasa, sebagai rakyat biasa ni, kesian kena macam ni. Apa jadi dengan diorang? Tapi diorang kat sana makan sedap, makan steak. Ni orang nak cari beras pun sudah susah lah. Faham tak? Benda-benda macam tu. Jadi saya rasa macam topik yang saya nak bawa untuk lagu ni sebenarnya topik yang agak berat sebenarnya. Benda ni agak saya kena fikir 2 kali juga. Bukan buat lagu sedap tapi saya cakap saya nak buat benda ni, dia ada risiko dia. Risiko sebab ada yang terasa. Mungkin sebab saya tak ada sebut nama sesiapa, saya tidak ada tuju kepada sesiapa secara individu. Tetapi orang kalau macam ni siapa makan sili dia dah rasa pedas. So kalau orang tu dah rasa pedas, dia nak cari saya ke apa ke, so saya kena hadap lah benda tu. Tetapi sebab tu saya cuba sampaikan apa yang saya rasa saya patut sampaikan. Dan ada juga yang mana mungkin komen di YouTube tentang lagu ni, ada kalau 100 tu ada 3 orang je yang betul. So lagu ni memang saya go pada Beladin yang agak lain lah. Hikayat Beladin cerita tentang saya, rampung ia adalah penutup bagi Hikayat Beladin. Dia mau cerita dan sebagainya kan. Tetapi saya ceritakan rampung tu apa je berlaku selepas lagu Hikayat dah keluar. Saya didekati dengan orang yang macam ni, mau pada kisah hidup saya. Tapi ni saya dah go pada luar, go pada masyarakat luar pula. Cuba mendalami hati dan perasaan mereka. Okay, sampai sudah tak tahu Arwana. Tak payah. Sebab apa? Band pun tak tahu macam mana ni. Bukan. Kalau orang tanya sebenarnya Arwana ni kalau ikutkan dia punya arwana. Arwana ni ikan tu. Allah cabut pula. Sabar Cak dulu. Sorry Ikan kot arwana. Arwana memang ada ikan juga. Mungkin punya aku dah boleh sini. Makanan. Ulang balik lirik sini. Punya busana arwana istana semesta. Mungkin punya busana ikan arwana kan ikan yang mahal. Macam tu lah. Dia arwana pun boleh. Arwana mungkin kalau sebab kadang-kadang kalau di kampus jangan puasa kan, kadang-kadang ada maksud yang lebih lain. Kalau Malik sekarang. Abang Malik sekarang. Abang Malik boleh tolong. Dia isin tak kalau kita nak call? Tak. Saya tak ada. Tak ada nombor telefon? Tak ada. Kalau nak jumpa dia macam mana? Tak, kadang-kadang dia akan bagi tu label saya lah. Melalui label saya lah. Payah gila nak jumpa dia. Ataupun dulu dia guna private number lah. Salah saya dulu. Private number kalau kita terlepas tertidur kan. Masalah dia. Fikir apa masalah dia? Tak ada masalah sebenarnya. Saya rasa cara dia
Kalau pada saya lah, di masa 10 tahun akan datang pun, saya rasa jadi macam dia tu best. Sebab apa tau? Tak payah bertemu dengan orang. Kita buat hal kita dengan family kita buat apa yang kita nak buat. Tak payah nak update social media. Tak payah nak ambil kita makan kat mana. Dan makan nasi ayam penyet. Okay guys, hari ni baru beli kereta baru. Faham tak? Benda-benda yang benda tu sebenarnya kita nak tunjuk orang. Okay, kita punya minda kita nak buat untuk diri kita. Okay, kita nak post tu untuk kita sebab reward diri kita. Okay, tetapi kadang-kadang makin lama dia dah akan ke lain. So kalau kita pandai kontrol, tak apa. Kan, tapi ni asal sikit je ni sikit. Macam Abang Budi buat sekarang. Macam mana? Kalau update Facebook kan, sebab kat Facebook tu banyak gila orang toksik. Memang toksik banyak, tapi kita nak nak block dia macam tak sampai hati. End up apa tau? End up kita share gambar tapi only me. Kita je. Kita senang. Nak macam Ben cakap tadi, kita nak update ni semua bukannya nak tatapan orang pun, nak ingat macam okay, tahun lepas aku buat apa hari ni. Faham tak? Macam kita punya diary lah. Kan Facebook macam kita punya orang kata kita simpan lah, kita macam galeri je kita jugalah kita nak waktu ni kereta aku saya dulu buang masa nak tengok siapa yang komen, siapa yang like macam tu pula. Abang Budi macam tu. Baik kita buat only me. Yes, Abang Budi macam ni. Ini adalah pemikiran yang bagus. Tapi ada orang luar dia nak orang komen. Dia nak orang like, dia nak orang tanya, dia nak macam kau dah kaya sekarang kau buat apa? Attention seekers. Zaman sekarang lagi banyak macam tu. Lagi saya rasa macam kalau lah saya ni boleh lah nak promotekan lagu tanpa guna social media, saya dah tak ada dah semua ni semua, saya tak nak. Sebab saya boleh je. Kadang-kadang tengok posting IG saya pun je tak post beberapa bulan gambar di feed Instagram saya. Lepas saya tak buka. Untuk apa? Nak post apa? Macam tu lah. Tapi saya tak boleh kerana apa? Saya kena engage dengan saya punya fans, dengan orang luar. So saya ada kerja-kerja saya juga. Jadi benda tu yang saya kena terus, orang kata kena ada lah social media. Macam tu lah. Okay, seterusnya. Semalam sengketa orkestra berpesta dikenali tadi. Ni kira macam laro lah Semalam kau buat apa Semalam kau berkonsert, kau parti buih semua. Bubble dari kota hingga desa. Dikenali dari kota hingga, ini famous lah. Mahkotanya palsu namun kendali selesa. Apa yang aku bayangkan sekarang adalah dunia, orang scam lah. Orang macam yang suka menipu orang. Dia suka kan macam parti-parti liar macam tu. Kemudian private party lah, betul-betulnya party. Lepas tu ulang balik, Syiha ulang balik, dia kecanduan, disangkuni badu bla bla bla. Sampailah okay. Lepas tu yang seterusnya dia panggil apa yang kedua? Second verse lah. Verse. Okay. Dipecah sunyi legarnya Rio. Lirik terbukti ada dalam video. Wow. Lirik terbukti ada dalam video. Personality kerabat Paroah ni Firaun. Firaun. Firaun tu Firaun. Oh, dia kerabat Firaun Saudara mara Firaun lah. Okay, pasak teliti kerat manifesto. Manifesto ni aku dah macam di politik lah. Simpati empati dimati dalam hati. Simpanan teman mati. Sampai situ. Okay. Itu dah banyak kan. Okay. Pecah sunyi legarnya Rio. Lirik terbukti ada dalam video. Personality kerabat Fero. Saat teliti kerat manifesto. So dia 4 bar tu kan. 4 bar. Dipecah sunyi legarnya Rio. Dia ibarat macam apa-apa rahsia yang berlaku. Ini mungkin kan. Apa-apa rahsia yang berlaku dan sebagainya tu tak ada orang tahu pun. Sebab dipecahnya tu sunyi. Orang tak bagi tahu pun apa kes yang dia ada buat silap ke apa benda ke, kan benda-benda yang tak sepatutnya tu didiamkan. Sebab benda-benda mungkin dia dahulu bawah meja. Tak tahulah dia hulu ke dia QR. Ini rahsia aku. Faham tak? Ataupun sekarang ni corruption tau. Zaman korup. Dulu pun korup, tapi zaman sekarang berleluasa, tapi pihak berkuasa macam tak ambil endah. Malah orang yang kita harap nak jaga negara yang buat benda tu. Faham tak? Pemimpin sendiri yang buat korup. Kan? Okay, saya katalah, ini my opinion. Dia macam, aku nak kau tutup mulut. Yelah. Dengan kerja aku. Aku dah kena tangkap. Tapi boleh tak kau settle kan aku keluar. Aku keluar balik.
aku kena tangkap tapi aku keluar penjara. Tapi sampai sudah orang cakap tanya, apa kes dia apa kes dia? Benda tu memang ada berlaku. Macam mana kes dia boleh lepas Kenapa dia boleh lepas Berjuta-juta lepas tu tau. dia punya hukuman pun 2,000, 3,000. Faham tak? Itulah masalahnya. Itulah masalah yang kita sebagai rakyat tak faham. Di mana kadang-kadang saya tengok yang curi susu lah, yang pasal nak ni bagi makan, dia punya ni dipanjangkan dan sebagainya. Faham tak benda-benda tu? Kepada kita sebagai ni, kalau kita as a manusia, kita tahu orang tu mencuri, kita tanya dia curi apa. Kalau dia curi berti cash ke, okay lah benda-benda. Tapi kalau dia curi contoh, kenapa seseorang tu dia terdesak nak curi roti ataupun susu ataupun sardin, kenapa? Dia nak buat apa? Dia nak pergi menipu orang. Sardin tu dia nak jual apa, 2 kali ganda kat luar. Tak, kerana apa? Mungkin dia nak anak-anak dia tak makan. Kesempitan hidup. Bila manusia dalam kesempitan hidup, dia dalam keadaan tekanan, dia tak tahu tindakan itu betul ke tidak, tapi dia nak pastikan keluarga, darah daging dia tu, keluarga dia tu, ataupun mungkin kalau orang tu suami, dia nak pastikan anak isteri dia dapat makan. Cara apa sekalipun, itu adalah tanggungjawab dia. Kalau saya, benda tu berlaku, kalau orang tu curi tak berapa banyak, mungkin 2 tin sardin lah sebagai contoh, ataupun roti lah 2 keping yang bau dan tak sampai RM10, saya bayar kamu tak apa. Kenapa? Yalah kita pun kena ada, kita pesan, kita boleh berpesan je kat orang tu. Kalau kita bang daripada mencuri tak apa bang, macam ni baik saya bayarkan, tapi bang yang mencuri ni tak elok bang, apa nak kerja saya boleh carikan. Kita bantu orang tu sebenarnya. Faham tak? Tapi bila benda macam tu je lah, bila dia direport lah kan, mungkin tempat pasar raya ke apa, report dia ditangkap guna kes dia ni, ditangkap dia keluarkan. Saya rasa benda tu kalau keluar di media dan sebagainya, kan banyak orang akan berfikir, kenapa tak membantu dia. Faham tak benda tu? Kenapa tak membantu dia? Dan dia ditangkap di soal dan sebagainya lah, ke mahkamah sebagainya. Tapi bila benda-benda macam yang Abang Budi cakap tadi, yang beratus-ratus juta, berjuta-juta masuk ke dalam bank account, transaksi yang amat meragukan, mungkin ditangkap, tapi lepas. So ni yang curi sardin dekat pasar raya, denda pula beribu-ribu. Macam mana orang tu nak bayar denda? It's a fact. Dia curi sardin pun yang berapa ringgit. Contoh saya bagi satu contoh, yang roti atau sardin apa yang berapa ringgit pun dia tak mampu inikan denda. Confirm dekat dalam. Logik. Dan bila dia dekat dalam, siapa nak jaga anak pinak dia? Maksudnya kalau kita yang ada kat situ, kita boleh bantu dia, kita cuba bantu dia, tak ada masalah. Kenapa kita tak boleh bantu dia? Sebelum apa-apa kita kena tanya dulu. Melainkan kalau orang tu meragut dan sebagainya, itu memang sepatutnya lah kita pelangkongkan aja kan kalau ada berlaku. Tapi benda yang kita sebagai manusia lah, kita pun tahu mungkin kalau itu tempat kita, orang bantu kita, apa kita rasa, itulah benda sebenarnya kita nak. Ada orang dia pandai cakap, ada orang bang boleh tak nak RM5, RM10. Ada orang tak berani, so dia buat tindakan yang salah lah. Tapi dia buat tindakan salah untuk apa? That's why mentality orang kita suka judge orang. Dia tak nampak, yang dia nampaknya permukaan. Yang tak nampak, mungkin dia, yalah, macam okay, benda tu kan, cuba kita selami apa yang dia alami sebenarnya. Mungkin dia mencuri tu ada sebab. Memang kalau lah mencuri kat kedai kan, memecah masuk, lepas tu dia pecahkan kayak itu, yelah memang tak bagi dia kira macam dia merompak tempat kita sebagainya. Tapi kalau makanan, kenapa dia nak makan? Dia nak makan kerana apa? Kita kena faham sendiri. Tak salah kalau kita yang bantu pun tak salah. Benda tu sedekah tu pun dapat pahala kan. Bukannya dapat dosa. Tapi yang penting dalam lirik ni adalah nama Firaun ini personality kerabat Firaun. Itu memang untuk yang paling maksimum apa tu. ciri-ciri Firaun yang kena dengan lagu ni? Dia seorang kira Firaun. Dia macam ni lah. Saya nak cakap kalau ada orang tu macam Firaun macam Siapa tu? Siapa yang macam Firaun tu? Bukan nak kata orang tu ni, tapi saya cuba bagi pemahaman yang paling maksimum. Orang yang macam memang tak ada hati perut dan sebagainya, dia sanggup menzalimi manusia lain tu, dia ibarat macam Firaun. Dia sanggup orang kata menipu, orang kata mempermainkan orang tu, buat macam-macam pada orang tu, sana sini sebagainya. Dia ibarat seperti personality kerabat Firaun. Personality dia seperti kerabat Firaun. Pasak teliti kerat manifesto. Dia mengerat, dia kerat manifesto. Dia mengerat seperti manifesto. Mungkin macam tu lah. Saya tak boleh jawab.
Simpati, empati dia mati dalam hati. Ini dia tak ada simpati dah kan. Simpanan teman mati ditempatkan di peranti. Peranti ni lah. Gadget lah. Gadget lah. Okay. Hanya mampu perhati dinasti makhluk sakti. Meneruskan beraksi dan menakluk Bima Sakti. Tik semua. Bima Sakti ni, okay, ni saya translate kan sebab Bima Sakti ni dia pajang dia maksud. Ni saya translate kan. Bima Sakti ni adalah Bima Sakti ni adalah galaksi. Dia ibarat macam alam. Simpati, empati dimati dalam hati. Simpanan teman mati ditempatkan di peranti. Hanya mampu perhati dinasti makhluk sakti. Meneruskan beraksi dan menakluk Bima Sakti. So dia tetap juga nak teruskan juga apa benda dia nak buat. Ibarat dia dah dunia ni dah dapat, nak lagi ibarat macam dia nak angkasa tu semua dia nak lah, senang cerita semua dia punya lah. Macam tu lah. Okay. Sebagai contoh. Lepas tu dia angan bersanding dalam khayalan. Ini bagian bridge. Siapa? Syah. Okey, Syah. Angan bersanding dalam khayalan, berdampingkan perawan, hidup jadi pujaan, dia kecanduan. Dia kecanduan disangkanya madu, di dalam terapung dia gayat. Sama balik lah. Okey. Angan bersanding dalam khayalan berdampingkan perawan. Okey, faham? Apa yang abang faham dari situ? Okey. Nak juga abang budi lah. Dia bersama perawan. Okey. Perawan maksudnya kekasih hati dia. Ya, betul. Okey. Hidupnya jadi pujaan, dia jadi popular. Dia jadi dikenali. Dan dia masih kecanduan. Dia ketagih dengan hidup. Dia gila dunia. Dia ketagih nakkan hidup orang ni gila dunia, guys. Yes. Okay, go. Kita last. Nak habis dah ni. Okay, yang seterusnya. Dia kepala yang sekutu dan sekufu bersepupu. Banyak fufu. Kenyang hingga cucu punya cucu. Tak setuju dan sebulu dia meluru dan melutu. Tak senanglah cucu punya cucu. Okay, Ben. Part tu boleh rahsia. Okay, dia kepala. Dia memang kepala. Dia ketua kan. Yang sekutu dan sekufu. Apa, Ben? Saya kena cakap boleh sini habis sini lah Dia kepala yang sekutu dan sekufu bersepupu kenyang hingga cucu punya cucu. So dia kan kepala yang sekutu dan sekufu kenyang hingga maknanya kroni lah. Dia akan pastikan dia punya keturunan keturunan tak habis makan lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang. Lepas tu yang bawah dia tak setuju dan sebulu dia meluru dan melutu. Tak senanglah cucu punya cucu. Tak setuju dan sebulu dia meluru dan melutu kan. Betul tak? Kalau saya dah salah lirik sini tadi. Kan? Bila last perform lagu ni? Last saya perform dah masih muzik-muzik belum? Saya rasa muzik tak sempat. Belum lagi. Muzik nak tutup. Last saya perform hari tu akustik era. Dah nak tutup dah bulan ni last. So ada lagi seminggu lebih 2 minggu. Tak pasti dah sempat ke tak. Mungkin kalau tak ada tu pun mungkin kalau dapat ke AIM ke benda-benda lain ke. AIM jarang nak buat sekarang. Manalah tahu kalau ada. Sebab last ada buat kan. Last baru-baru buat. Sebab saya rasa saya nak sarankan dekat Malaysia banyakkan nak award untuk lagu pula. Lagu hip hop lagu semua lah. Macam AIM contoh. Adakan lagi macam sebab sekarang dah banyak untuk more pada pelakon. Banyak lah popular yang trending. Macam Anugerah Meletup. Anugerah Meletup pun sama. Untuk orang yang macam kalau lagu viral dapat lagu ni lagu artis baru sebagainya. Pernah masuk kan Anugerah Meletup era. Dulu saya pernah masuk untuk BBNU. Lepas tu kalau 2018 saya pernah masuk. Lepas tu banyak jugalah yang lain-lain. Saya ada masuk untuk ABBBH dulu pun ada saya tercalon. Tapi yelah untuk ABBBH lah. Tak ada rezeki lagi. Yang popular je kan. Saya nak cerita abang kena kata anugerah. Ni macam ni anugerah lirik. Macam anugerah kita spesifik sikit anugerah. Dia mau pada award tu memang khas untuk lagu saja. Sebab di anugerah lirik deep Amerika Syarikat hip hop ni adalah satu genre yang nombor 1. Dan juga walaupun diorang banyak sangat event-event untuk lagu tau. Sampai ke muzik video. Di Malaysia ada tetapi kurang luas lagi pada pendapat saya. Pada saya lebih banyak untuk yang bak filem, bak berlakon dan sebagainya. Saya rasa memang kena banyakkan jugalah award-award untuk kenaan dengan lagu, komposer, lyricist, benda-benda macam tu lah. Patut lagi. So dia pentingkan kroni kroni dia. Betul. Dia bagi makan sampai 7 keturunan. Tak setuju dan sebulu dia meluru dan melutu. Kalau yang tak setuju mungkin
Siapa yang membangkang dia, dia akan pancung. Tak setuju sebulu dia meluru dan meluru tu tak senanglah cucu punya cucu. Mungkin kalau kita ikutkan keinginan dia, tak ikutkan apa dia nak. Bila dia kata yes lah. Kau tak ikut, kau tak dapat lah. Mungkin begitu. Siapa tahu. Diam sedar di benak gusar, apa yang dilamun sejenak kian pudar. Masa dikejar tak dapat putar. Lain nama watak sama tak bertukar. Okey. Diam sedar di benak Diam sedar di benak gusar, apa yang dilamun sejenak kian pudar. Masa dikejar tak dapat putar. Lain nama watak sama tak bertukar. Part tu kira part penutup lah tu. Dia macam dalam dia tak sedar tu, diam sedar. Masa dia aku dah terlupa dia sendiri pula. Di benak gusar. Bukan, bukan di berak ya. Di berak. Apa aku ni? Aduh, ni faktor usia. Faham. Aduh, N tu nampak macam R. Memang aku baca berak. Di benak gusar. Apa yang dilamun sejenak kian pudar. Kadang-kadang dilamun sejenak kian pudar. Apa yang kita nak tu kadang-kadang sebenarnya bila kita tak pandai kontrol benda tu, dia akan ke arah kejatuhan lah. Sebab tu masa dikejar, dia kejar masa ni, dia takut sangat ni. Kalau nanti aku tak ada apa-apa, benda tu tak dapat putar balik. Lepas tu lain nama watak sama tak bertukar. Orangnya lain, watak dah sama je. So tu anda kena fikir sendirilah. Sendiri fikir. Orang dia lain, watak sama. Orang lain watak sama. Tak bertukar. Tak bertukar pelik Siapa tu Apa yang dilamun sejenak kian pudar. Okey, masa dikejar tak dapat putar. Lain nama watak sama tak bertukar. Okey. Dah habis dah. Asalnya bukan dari penutup dia. Penutup dah. Habis. Kalau kira lagu ni dengan lagu Hikayat Ben Laden tu, rasanya nak kira vibe dia rasanya tak boleh lawan dengan lagu sebelum ni, Ben. What Kenapa? Sebab lagu ni tak viral. Kenapa lagu Angan ni tak viral? Dia saya cakap Ben, dia bergantung masa Ben Laden tu apa yang membuatkan dia viral? Waktu lagu tu keluar, itu adalah lagu pertama pula tu. Waktu tu lah lagu di mana orang kenal lebih lagi mengenali Ben Laden. Di mana nama Ben Laden tu tak banyak saya rasa kat Malaysia ni, mungkin lah. Tapi pula tu lagu tu keluar, mungkin waktu tu pada saya orang kata ada juga cerita-cerita daripada luar, di mana mungkin lagu tu saya tujukan untuk orang lah. Kan? Macam-macam waktu tu. Waktu tu Abang Budi lah selalu ambil perkembangan. Awak dipergunakan oleh Malik dia untuk hantar mesej lah, apalah. lah. Sedangkan masa buat lagu tu tak ada orang nak hantar mesej kat siapa-siapa. Sebab cerita tu adalah tentang diri saya sendiri. Jadi bila macam tu, itu yang saya orang kata lebih dikenali lagu tu. Waktu tu POM memang meletup kau-kau. Orang kata memang jackpot, orang kata rezeki lah. Awak dikaitkan dengan band Ultimate lah. Memang Ted. Memang waktu tu memang dikaitkan dengan dia lah. Dikaitkan dia. Awak dengan Ultimate sekarang macam mana? Entah saya mana ada jumpa. Tak ada jumpa. Wakil ayat ni kena jumpa ayat. YB. Minta tak ada jumpa lah. Last saya jumpa dia waktu semi-final lah dulu. Minta projek lah sikit. Itulah mana tu kalau ada projek. Tak apalah, biar dia settlekan projek dia. Dia dah jadi wakil rakyat dah banyak benda kena fikir. Kita jemput Ultimate pula. Macam tu lah. Tapi untuk lagu Angan ni, pada saya pencapaian agak baik lah sebenarnya. Kerana lebih kurang dalam 3 minggu dah lebih kurang hampir 500,000 views sudah. Dan juga kita berada di trending nombor 5 di YouTube tu agak lama jugalah. Hampir 2 minggu juga. Dan ada juga di carta-carta radio yang dah nombor 1. Macam tu lah. Tapi cuma dia tak pick up selaju dululah. Tapi boleh slow insyaAllah. Dia perlahan. Sebab band dikatakan tak banyak kontroversi. Ada kontroversi sekali-sekala kan. Tapi panas juga. Panas juga tu. Dia punya kontroversi betul-betul panas Dia bagi apa yang band belajar bila adanya kontroversi.
mungkin ada daripada kesilapan band sendiri ke. Kadang-kadang kontroversi tu boleh menaikkan nama band sendiri, tapi dalam bentuk yang mungkin baik dan buruk kan. Ya, betul. Boleh menjejaskan reputasi. Betul. So apa yang band belajar sekarang? Tapi kalau tak ada kontroversi, orang tak tulis apa kan? Wartawan nak cari nak buat kontroversi saya boleh buat. Ni orang tengah kan adik-beradik berbalah pula. Adik-beradik artis berbalah. Orang tengah fokus pada tu. Fokus pada adik-beradik. Beradik-beradik yang kan bayangkan dulu kalau tak ada social media, mana orang tahu jiran sebelah ni ada masalah dengan adik-beradik. Betul. So inilah sakit benda ini, negatif je benda ni. Apa kata kita haramkan TikTok. Dia macam ni, dia apa-apa benda yang kita buat pun, kalau kita gunakan dengan cara yang baik, dia akan jadi baik. Awak kalau bukan TikTok lah, awak dulu ada MySpace dulu pun, kalau MySpace tu awak gunakan yang Taylor, dia jadi Taylor juga walaupun tak nampak muka orang. Jadi pada saya buat kontroversi pula, nak buat kontroversi, saya boleh buat apa-apa kontroversi pun. Boleh je. Tak ada hal. Yang berani. Aku nampak band ni yang berani. Tapi saya ni tanggung. Kalau orang kecam tu ketika kebas. Tapi dia reputasi itulah pada saya. Benda tu akan efekkan nama sebenarnya. Nama kita ni boleh orang kata dicop lah ataupun digam nanti. Nak buat kontroversi tu senang sekali harung kan. Tapi sekejap. Sekejap lagi boleh buat kontroversi. Seminggu. Contoh benda kontroversi ni saya cakap macam ni saya memang tak puas hati lah dengan gini pom upload dah. Kontroversi confirm. Tapi mungkin reputasi dia tu, nama kita akan kotor. Nama kita memang mungkin bertahun-tahun. Bayangkan ada satu artis tu kot, saya baca lah bahawa disebabkan kontroversi dia tu, dia diterminatkan iklan dia sebanyak 4 ke 5. So bayangkan kalau satu iklan tu mungkin 30 ke 40 ribu, lebih kurang 100 lebih, dekat 100 lebih ribu juga lah. So kontroversi ni ada artis dia suka. Sebab dia nak orang kenal. Boleh nak buat macam tu bang, boleh bang. Macam-macam benda boleh buat. Duduklah makan dengan satu orang ke kan, ataupun duduk dengan cousin sendiri, cousin wanita contoh. Suruhlah orang kita buat, suruhlah member kita semua member. Ambil gambar. Member kita ambil gambar tapi macam cara yang macam sorok sikit macam cakap, lepas tu terus send dekat media. Okey. Berdua-duaan dengan padahal tengah makan contoh. Ini mesti band nak cakap dekat anak Yusof Aslam ni. Kenapa pula Yusof Aslam? Alah, itu bukan. Syamsul Yusof. Tak, Syamsul Yusof sama. Dekat Syamsul Yusof sekarang ni. Yang sebelah dia rambut kerinting. Entah sepupu dia. Kita tak tahu. Betul. Sebab ni ujung jari. Gila glamour. Kadang-kadang macam betul lah. Kita tak tahu tu sebenarnya. Kita dah di sebalik sekeping gambar, orang ni suka cakap macam-macam. So 2-3 hari lagi mungkin Syamsul Yusof akan beritahu, itu perempuan tu bukan sebab aku. yang saya tahu itu sepupu sukufu aku. Kan sebab yang kita tahu dia pergi berdina tu dengan orang kata business deal lah. So mungkin kek tu dibawa tu oleh orang tu punya PA ke manager ke penolong ni, kita mana tahu. So orang tu pun post gambar, ialah macam ibarat dia jumpa artis, dia post gambar, orang berspekulasikan macam-macam kerana apa? Rumah tangga dia tengah macam tu. Yang rumah tangga di sini kat rumah dah lah baju tak lipat tu tak nak kan. Orang tu punya rumah tangga yang dah nak ketiga pula dia sibuk. Macam tu lah. Pada saya jangan sibuk lah hal orang. Kalau kita tengok tak ada jawapan, ada kepastian ke? Tak ada pun. Tak ada kepastian. Ada ke jawapan daripada empunya badan? Tak ada. So jangan kenapa kita yang akan jadi dia. Mesti kadang-kadang ada juga macam mungkin 2-3 hari lagi Syamsul Yusof akan buat PC, akan launching produk. Faham tak? Tapi saya tak rasa Syamsul Yusof nak launching produk perlu buat benda macam tu. Itu bukan cara abang. Ini kembali kepada Syamsul Yusof. Angan Katalah nak buat launching angan ni, buatlah something kan. Delete gambar dekat Instagram semua. Banyak dia orang bakar benda-benda gitu. Dah pasti. Delete gambar hitam. Dah pasti. I need some space. Kan? Dah pernah buat. Di mana saat itu kebanyakannya kalau dekat US, kebanyakannya artis rap diorang bila diorang nak drop album saja, dia akan kebanyakan diorang akan buat macam tu. Dia akan clear, so orang orang dah ini mesti something kalau buat macam tu lah. Tapi Malaysia kalau buat macam gitu kena kecam lah. Orang macam gila ni, tak betul kot. Biasa lah. Band kita ada 5 minit lagi. Mungkin apa yang band nak cerita pada semua penonton tentang
perkembangan diri band sekarang? Okay, pada semua di luar sana, siapa saja yang melihat podcast ini, bukan tahun ni, di masa-masa akan tahun ini akan mungkin anak cucu anak hingga ke anak cucu. Mungkin anak cucu band tengok pada kepada anak saya ni masa akan datang ni, mungkin 2020 berapa ni 2024 2023 kan. Saya datang dari masa depan. Ini ayah bercakap ni. Pada saya lah, apa yang saya nak cakap sekarang ni, jangan lupa kepada anda semua untuk dengarkan lagu Angan di semua digital platform. Ada juga jangan lupa request di semua radio-radio di Malaysia. Jangan lupa untuk support, jangan lupa untuk dengarkan lagu Angan jika anda suka. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan kepada anda, terima kasih kepada anda yang meminati saya, yang mengenali saya daripada awal dulu, umur saya 12 tahun sampailah ke sekarang. Saya masih lagi alhamdulillah bertahan di dalam industri ni selama 10 tahun. Pada saya itu adalah jangka masa yang amat lama juga, agak lama juga, dan saya masih berada di sini. Terima kasih kerana sokongan anda. Anda mahukan karya yang terbaru daripada saya, dan sebab itulah saya berikan karya terbaru daripada anda, iaitu Angan. So kalau nak tahu lagi pengembangan saya, boleh follow di social media saya di TikTok dan juga di saya punya Instagram. No Twitter, no Facebook. Oh, tak ada Twitter? Saya tak pakai Twitter daripada dulu, tak pandai. So macam benda punya tu saya tak pandai. Tapi saya pandai tengok je lah. Kalau nak tengok kan, macam nak search macam hashtag ke apa kan, kita tengok kat situ lah. TikTok memang ada lah. TikTok dan Instagram saya memang ada. Tu dua yang saya. Apa pendapat Ben bila TikTok shop dekat Indonesia diharamkan? Dan ada setengah kita kata patut diharamkan juga dekat Malaysia. Dia macam ni pada saya kerana TikTok ni pendapat orang bisnes ni. Kerana TikTok juga saya pernah buat duit. Kan? Waktu meniaga PKP pun saya buat meniaga bandel pun, saya dapat lebih kurang dekat RM10,000 juga. Niaga bandel. Benda tu maksudnya membantu baju-baju. Saya ambil baju bandel, jual kat mana? Jual kat TikTok live. Masa time tu TikTok shop belum ada. Sekarang ada TikTok shop. Pada saya, benda ni memang akan ada efek pada retailer. Maknanya kedai-kedai yang retail lah. Tapi kedai-kedai retail pun kena ikut zaman lah. Maknanya ada je saya tengok ada satu kedai jual barang bayi. Di mana saya masuk kedai dia buka ada kedai. Masih lagi ada orang walk in. Tapi dia tetap buat live juga. Tekan di TikTok shop. Maknanya boleh lagi untuk memecahkan lagi, orang kata mengeksplorkan lagi, untuk orang tahu lagi produk dia. Sebab di social media ni orang di semua pelosok dunia boleh tengok. Kena ikut peredaran masa lah. Memang kalau dulu mungkin pakcik-pakcik rasa apa kamu TikTok. Dulu sekarang saya pernah jumpa orang macam tu. Apa kamu ni main TikTok. Dah dia di TikTok. Sekarang dah di TikTok. Pakcik-pakcik tu dah buat trend macam gini. Nampak? Dia kena copy. Habis di komen di kuda yang mana, di janda-janda di TikTok. Macam tu lah. Tapi pada saya itulah maksudnya. Gunakan dengan yang baik. Tapi TikTok shop tu pada saya ada juga yang membantu. Sebab saya ada baca komen-komen. Saya suka baca komen orang yang kerana TikTok shop ni dia dapat macam ni, kerana TikTok shop ni juga dia dapat bayar dia punya ni sebagainya. Memang ada problem pada retailer, pada kedai-kedai. Saya faham. Tapi itu percabaran dalam berniaga lah. Sebab dia takkan sama je. Tahun depan kita tak tahu apa pula. Serius. Dulu Shopee kan. Dulu Lazada. Kau punya. Sekarang dah ada TikTok shop. TikTok shop pula tahun depan, lagi 2 tahun, lagi advance kan. Memang lagi advance cakap. Last, kasih nyanyi sikit, belanja kita orang nyanyi lagu rap. Nge-rap sikit. Go. Asalnya bukan dari dewata, biarpun acap kali di langit biru, berias emas serta permata, kilauannya membuta dia keliru, memperdaya geri berseni, helanya bersemi, terselindung sepi balik wadah yang berseri, sempurna pekerti setiap persegi, maka ramah ertikannya pemberi rezeki. Okay, thank you so much. Terima kasih Ben sudi datang podcast Borak Sini. Kita jumpa lagi di masa. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay.